Inna berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa, lafaz yang dituju, benar berhemat dan berpada tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti kelas secara online PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab sirah di bawah tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Pelajar boleh tengok dalam buku teks pelajaran yang ke-16 pada muka surat 149. Pelajar tengok pada muka surat tersebut kita ada peta tanah, peta dunia, yang mana menunjukkan di situ adanya Madinah dan juga Mekah, dan petunjuk di situ warna hijau adalah negara Islam, manakala warna merah adalah beragama Islam. 10 hingga 19% adalah beragama Islam, manakala warna kuning adalah 0 hingga 9% beragama Islam. Baik. Warna hijau itu adalah 100% negara Islam. Baik. Kita tengok pada muka surat 11, 150, strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. Selepas pembukaan kota Mekah, bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk menyebarkan Islam? Dan kita tengok apa kesan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Mengukuhkan negara Islam, yakni menguatkan negara Islam. Membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Membentuk masyarakat Islam mengikut acuan Islam, iaitu bagaimana menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Ini Nabi hapuskan, iaitu amalan jahiliyah. Melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Nabi anjurkan majlis-majlis ilmu untuk memberi kefahaman kepada masyarakat Islam tentang agama Islam. Menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Jadi amalan-amalan yang dilakukan, sama ada amalan itu di sudut adat ataupun amalan penyembahan, Nabi halang. Nabi tak bagi masyarakat Islam buat amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi ajak kepada para sahabat masyarakat Islam supaya taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi. Seterusnya, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Ini penting untuk membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Kemudian, memperkasakan ekonomi umat Islam. Yang tadi bentuk masyarakat dengan acuan Islam. Yang kedua, kukuhkan ekonomi Islam. Di bawah strategi yang pertama tadi, mengukuhkan negara Islam. Cara pertama Nabi buat apa? Bentuk masyarakat dengan acuan Islam. Ini yang kedua, Nabi kukuhkan ekonomi Islam. Mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Nabi lantik sekian-sekian orang untuk pungut zakat yang wajib. Kemudian pungut juga jizyah. Jizyah ni adalah cukai perlindungan daripada orang muka Islam
mereka kena bayar pada Islam ialah cukai perlindungan. Kalau orang Islam kena zakat, bukan Islam kena cukai perlindungan, jizyah. Baik. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Itu kamu boleh tengok info di bawah kotak warna ungu tu. Info jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Itu cukai jizyah. Kita tengoklah strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kita ni orang Islam, tak kira lelaki atau perempuan, wajib berdakwah pada orang lain supaya mereka sama-sama turut masuk dalam agama Islam, turut mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Terusnya, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Sama-sama kerjasama mempertahankan Islam daripada ancaman pihak musuh. Ini sama-sama kena bekerjasama untuk mempertahankan agama. Baik, itu selesai untuk strategi kedua. Strategi yang ketiga, apa yang Nabi buat? Menjalinkan hubungan luar. Menjalinkan hubungan luar. Cara apa? Menghantar utusan dan gubernur. Hantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyuruh mereka agar memeluk Islam. Nabi hantar utusan pergi ke negara-negara Arab untuk ajak sebarkan Islam. Yang kedua, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Kalau gubernur dihantar ke negeri-negeri Islam untuk memimpin negeri tersebut dan mengajar ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dan menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab, menerima delegasi-delegasi yang datang nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Nabi terbuka menjalinkan hubungan luar dengan siapa-siapa saja yang ada hasrat untuk memeluk Islam. Baik. Daripada ketiga-tiga strategi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini, kita akan tengok pula apa kesan yang terjadi kepada strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya. Terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya. Hidup bersatu padu, aman dan damai. Hidup bersatu padu, aman dan damai. Itu kesan pertama. Kesan yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Kesan yang kedua, negara Islam semakin kukuh, semakin kuat, dan setiap Muslim, setiap orang Islam sanggup berkorban, sanggup korbankan diri untuk pertahankan kesucian Islam dan negara Islam. Dan kesan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam. Jadi semakin ramai masuk Islam sebab apa? Sebab orang Islam semuanya memainkan peranan untuk menjadi pendakwah, menyebarkan Islam kepada orang ramai. Dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Mana kata tanah Arab, negara-negara Arab, semuanya Islam semakin berkembang dan dikuasai oleh Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajar sekalian, kita berhenti dulu setakat ini untuk
Bahagian yang pertama dalam tajuk kita, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bahagian yang kedua dalam tajuk ini pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasti ikrar.